Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Jannah Kamaruzaman dalam Buletin Pahang edisi malam khas Sidang Dewan Negeri Pahang 24 Ogos 2021. Kerajaan Pahang telah membelanjakan sebanyak RM50 juta bagi membantu rakyat di negeri ini sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula tahun lalu. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdiwan Ismail berkata, daripada jumlah itu, sebanyak RM24.39 juta telah disalurkan pada PKP 1.0 menerusi 5 fasa, iaitu Fasa 1 sebanyak RM15.39 juta, Fasa 2 RM4.22 juta, Fasa 3 RM2.34 juta, Fasa 4 dengan RM614,750 dan Fasa kelima pula adalah RM1.83 juta. Katanya bagi PKP 2.0 pula, Kerajaan Pahang telah membelanjakan sebanyak RM9.65 juta dan PKP 3.0 pula sebanyak RM15.84 juta melibatkan dua fasa, iaitu Fasa 1 sebanyak RM9.65 juta dan Fasa 2 melibatkan peruntukan RM6.19 juta. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Kemayan Yang Berhormat Datuk Muhammad Fadil Osman pada sesi soal jawab mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Sementara itu, menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat IR Razali Kasim, Datuk Seri Haji Warusdiwan Ismail berkata, Unit Penguatkuasaan Negeri Pahang UPNP berjaya menyelesaikan sebanyak 142 aduan daripada jumlah 192 aduan yang diterima. Beliau berkata baki sebanyak 50 aduan lain yang masih belum diselesaikan kini dalam tindakan susulan oleh UPNP dan aduan yang diterima melibatkan aduan di bawah Kanun Tanah Negara 1965, Enactment Mineral 2001, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Enactment Sumber Air 2007. Katanya bagi aduan yang diterima, sekiranya didapati berlaku kesalahan di bawah akta dan enactment yang disebutkan di atas, maka tindakan akan diambil meliputi prosedur serbuan, rampasan serta sitaan jentera atau mesin, siasatan, pengenaan kompaun dan tindakan pendakwaan terhadap pelaku kesalahan. Kerajaan mengambil langkah agresif dengan membekukan pengeluaran lesen vessel dan peralatan khususnya bagi perikanan pantai kurang 30 batu nautika yang telah mencapai tahap eksploitasi optimum. Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri IR Haji Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, ini adalah usaha untuk melindungi sumber perikanan yang semakin merosot. Akta Perikanan 1985 memperuntukkan Jabatan Perikanan Malaysia bertanggungjawab terhadap pemeliharaan, pengurusan dan pembangunan perikanan tangkapan di laut dan di muara. Melalui kajian penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perikanan Malaysia sejak tahun 1970 lagi, didapati bahawasanya stok sumber perikanan negara terutamanya semakin merosot. Kemerosotan stok sumber perikanan ini terutama sekali dari segi jenis ikan dasar laut adalah berpunca daripada aktiviti penangkapan ikan secara berlebihan menggunakan peralatan destruktif, pencerobohan kawasan oleh nelayan tempatan dan nelayan asing, kerosakan habitat tempat perlindungan dan pembiakan ikan, pembangunan tidak lestari atau tidak mesra alam dan sebagainya lagi. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Negeri Berserah Yang Berhormat Tuan Haji Anda Surarabu pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Katanya jika penangkapan ikan melebihi keupayaan, maka ianya akan menjejaskan sumber perikanan dan mengancam usaha menjamin bekalan makanan daripada sumber perikanan laut.
Justru Jabatan Perikanan Negeri Pahang hanya memberi kelulusan memperbaharui lesen-lesen yang sedia ada atau meluluskan pindah milik kepada nelayan tulen yang layak sahaja. Pada masa ini, negeri Pahang tidak mampu mencapai sasaran pemberian vaksin sebanyak 32,000 dos sehari berikutan bekalan vaksin yang diterima masih tidak mencukupi. Perkara berkenaan dijelaskan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman yang mencelah ketika sesi perbahasan oleh Ahli Dewan Negeri Semambu Yang Berhormat Encik Lee Chien Chang. Menurutnya, saranan untuk meningkatkan kadar vaksinasi di negeri ini adalah apa yang telah dan sedang giat dilakukan oleh kerajaan negeri, terutamanya melibatkan kawasan padat penduduk serta luar bandar. Jelas beliau, soal pusat vaksinasi tidak beroperasi setiap hari bukan isu yang sebenar, tetapi kerana Pahang menerima kurang bekalan vaksin berbanding kawasan Lembah Kelang. Pada masa ini, secara purata, Pahang hanya mampu memberi suntikan sebanyak 18,000 hingga 20,000 dos vaksin sehari berbanding sasaran 32,000 yang diletakkan. Namun begitu katanya, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan telah berjaya membeli 6 juta dos vaksin dan pastinya ia dapat membantu segerakan vaksinasi di negeri Pahang. Kerajaan Pahang memperuntukkan sebanyak 15.2 juta ringgit kepada Badan Persatuan, Badan Bukan Kerajaan NGO dan Persatuan Bukan Kerajaan di seluruh Pahang pada tahun 2018 hingga 2020. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, daripada jumlah itu, sebanyak RM432,750 telah diberikan pada tahun 2019. Pada tahun 2018, peruntukan kepada kelab dan persatuan sebanyak RM320,000 kepada kelab dan persatuan. Manakala kepada NGO Pertubuhan Bukan Kerajaan RM113,000 dan jumlah keseluruhan kelab dan persatuan serta NGO ini adalah RM432,000. Dan pada tahun 2019, Yang Amat Tua, sumbangan atau peruntukan kepada kelab dan persatuan sebanyak RM4,523,000, manakala kepada NGO adalah sebanyak RM1,496,000. Jumlah keseluruhannya kedua-dua pihak ini RM6,020,000. Yang Berhormat Tua, pada tahun 2020 pula, peruntukan yang diagihkan kepada kelab dan persatuan adalah sebanyak RM7,138,000 dan kepada NGO serta pertubuhan bukan kerajaan iaitu RM1,590,000. Keseluruhan sepanjang tahun 2020 iaitu RM8,729,000. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Negeri Teruntum Yang Berhormat Encik Sim Chun Siang pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang hari ini. Beliau berkata hanya program dan aktiviti berimpak positif dan memberi nilai tambah kepada sosial ekonomi masyarakat akan diberi keutamaan. Kerajaan Pahang telah melakukan beberapa penambahbaikan sebagaimana dicadangkan oleh UNESCO, termasuklah menambah keluasan tapak Rizab Biosfera Tasik Chini TCRB. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Samsudin berkata, kerajaan negeri juga telah mengeluarkan arahan pemberhentian kerja ataupun stop work order kepada semua aktiviti pelombongan pada 17 Mei 2021 dan masih berkuat kuasa sehingga ke hari ini. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan daripada Ahli Dewan Negeri Ketari Yang Berhormat Puan Yang Safura Othman pada mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang, Kuantan.
Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar berkata, Jabatan Alam Sekitar turut membantu kerajaan negeri dengan menjalankan pemantauan kualiti air Tasik Chini di 15 stesen yang telah ditetapkan di seluruh kawasan Tasik Chini sejak tahun 2005 lagi. Jelasnya, beberapa agensi lain yang terlibat dalam pelombongan dan pembalakan adalah Jabatan Mineral dan Geosains JMG, Pejabat Tanah dan Galian PTG dan Jabatan Perhutanan. Beliau berkata bagi memastikan kawasan Rizab Tasik Chini terus terpelihara sebagai kawasan Rizab Biosfera, pihak Kementerian Tenaga dan Sumber Asli telah menubuhkan Jawatan Kuasa Khas Penguatkuasaan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tasik Chini Pahang yang dianggotai oleh 20 agensi, antaranya Bahagian Perancangan Ekonomi, Jabatan Alam Sekitar, Felda, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Badan Kawal Selia Air Pahang dan Majlis Pemandaran Pekan. Kerajaan negeri juga turut menubuhkan Jawatan Kuasa Pemulihan Tasik Chini yang terdiri daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Pahang, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Jabatan Tanah dan Galian Pahang. Kerajaan turut melaksanakan moratorium dengan menghentikan semua aktiviti pelombongan di sekitar Tasik Chini pada 17 Jun 2021 dan beberapa tindakan pencegahan turut diambil termasuklah pemantauan kualiti air Tasik Chini, penguatkuasaan arahan penyeliaan laporan EIA, pewartaan Rizab Hutan Simpan Chini dan memperluaskan Rizab Biosfera UNESCO. Kerajaan Pahang telah meluluskan pemberian komputer riba kepada seramai 1,100 pelajar kurang berkemampuan di negeri ini yang akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021. Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Samsudin berkata, pelajar ini adalah terdiri daripada anak-anak penerima bantuan kanak-kanak BKK Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan anak-anak miskin B40. Ya, sebenarnya kita telah pun menyampaikan bantuan komputer riba jenama Chromebook daripada Acer kepada 1,100 orang pelajar dari golongan B40 yang akan mengambil SPM pada tahun 2021 ini. Ya, dan ianya membabitkan peruntukan sejumlah 1.5 juta lebih kurang, ya, 1.5 juta, yang mana 824 penerima bantuan, anak-anak penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun kita hantar sendiri kepada mereka komputer riba ini, dan juga kepada yang bukan penerima sebanyak anak-anak miskin B40 ini ialah 276 orang. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 1,100 orang. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Bilot Yang Berhormat Encik Lee Chin Chen pada sesi soal jawab mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Sementara itu, beliau berkata Jabatan Pelajaran Negeri Pahang di bawah inisiatif Cerdik juga telah membekalkan peranti digital kepada murid B40. Beliau berkata jumlah keseluruhan peranti yang diterima ialah 11,052 unit dengan melibatkan 130 buah sekolah bagi tahun 2021. Jelasnya, peranti ini merupakan sumbangan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan ia disediakan untuk pinjaman kepada penerima. Pahang mencatatkan sebanyak 521 kes baru COVID-19 pada hari ini dengan daerah Kuantan paling tinggi iaitu sebanyak 266 kes. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Bentong mencatatkan sebanyak 72 kes, Temerloh 37 kes, Cameron Highlands 31 kes, Maran dan Rompin masing-masing merekodkan sebanyak 26 kes. Selain itu, Rauk mencatatkan sebanyak 24 kes, Pekan 17 kes, Bera 13 kes, Jerantut 6 kes dan Lipis 3 kes. Pada hari ini juga, sebanyak 7 kematian baru direkodkan dan sebanyak 1 kluster baru dikesan iaitu kluster Desa Kenanga, Rompin.
Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelonggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justru, terus amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Pahang ke-14 yang bermula semalam sehingga Khamis ini. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter untuk maklumat terkini. Assalamualaikum.